Pengumuman besar yang dibuat oleh Perdana Menteri semalam adalah negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik pada 1 April nanti yang akan menyaksikan banyak perubahan besar dalam cara kita mengendalikan COVID-19 termasuk antara yang paling dinanti-nantikan oleh setengah pihak, sempadan akan dibuka semula. Ramai yang teruja menanti pengumuman ini dan juga menanti 1 April tapi ramai juga yang masih lagi takut dan khawatir adakah kita melakukan ini semua terlampau awal dan mengambil risiko yang besar. Apa yang kita boleh jangka? Saya mau tanya kepada pakar kesihatan awam, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid yang menyertai kami sekarang secara dalam talian. Prof, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Prof berdiri dalam isu ini? Kerana ada separuh mungkin anggaran lah, ramai populasi yang sangat teruja yang mengatakan sudah lama mereka tunggu untuk kita memasuki fasa peralihan endemik, sempadan dibuka dan sebagainya. Ramai juga yang masih lagi khawatir, kata masih terlampau awal, ada varian Omicron, subvarian Omicron. Dari segi timingnya Prof, adakah masih lagi terlampau awal untuk kita membuka sempadan atau adakah masanya sudah tiba sekarang ini? Ya, terima kasih saudara Lokman. 1 April merupakan tarikh yang kita semua tertunggu-tunggu supaya kita masuk ke arah era endemik ini. Saya rasa walaupun negara kita mempunyai bilangan kes yang agak tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain dan dengan hari ini dimaklumkan ada 31,000 kes, saya rasa tindakan untuk negara kita untuk bergerak ke arah endemik ini adalah wajar dan memang kita tunggu-tunggukan disebabkan oleh beberapa perkara. Salah satu daripadanya adalah kerana impak COVID-19 terhadap ekonomi negara apabila berlakunya penutupan daripada sempadan dan sebagainya amat besar sekali. Dan kalau kita lihat trend di peringkat internasional, di peringkat antarabangsa, banyak negara-negara di dunia telah pun bergerak ke arah endemik, melonggarkan SOP-nya lebih awal daripada kita. Malahan jiran-jiran kita, jiran tetangga negara kita seperti di Indonesia, Thailand dan juga Singapura ini sudah pun mula melakukan pelonggarannya lebih awal daripada kita. Tapi di Malaysia ni agak unik sedikit kerana walaupun di negara-negara lain bilangan kes mula menurun, tapi di Malaysia kita masih lagi agak stagnan pada 30,000 kes ke atas. Ini mungkin berlaku disebabkan oleh varian Omicron ni dan sistem kesihatan kita melakukan pengesanan yang cepat untuk dengan lebih tepat. Jadi bilangan kes itu nampak banyak. Namun begitu kita tidak harus khawatir kerana kebanyakan daripada kes-kes itu adalah merupakan kes daripada kategori 1 dan juga kategori 2 yang tidak begitu serius dan boleh ditangani dengan lebih mudah. Jadi saya rasa secara ringkasnya telah tiba masa untuk kita membuat persediaan dan telah tiba masanya kita untuk melonggarkan SOP bagi merancakkan ekonomi kita kembali. Kerana pengucupan ekonomi di bawah 5-6% adalah merupakan impak yang paling besar yang akan menyebabkan ekonomi kita sukar untuk bergerak. Kalau kita tidak membuka sempadan, tidak membuat persediaan untuk endemik, sampai bila kita harus menunggu, dan ini akan memberikan impak yang begitu negatif terhadap ekonomi negara dan juga terhadap kesihatan mental masyarakat di Malaysia pada masa ini. Bercakap berkenaan dengan negara-negara lain, Prof, yang sudah pun memasuki fasa endemik atau peralihan endemik dan melonggarkan pelbagai sekatan, apa yang boleh kita pelajari daripada pengalaman mereka? Kerana kadang-kala seperti mana Malaysia, negara lain juga mengamalkan polisi ini berdasarkan trial and error. Mereka mungkin mengumumkan pelonggaran sekatan, kemudian mereka perlu ubah semula apabila melihat kes naik dan sebagainya. Jadi daripada kesilapan dan silap langkah setengah negara itu apabila mereka beralih ke fasa endemik, apa yang Malaysia boleh pelajari untuk memastikan kita buka semula, reopen, tetapi reopen safely? Ya, kalau kita lihat misalnya di United Kingdom dan juga beberapa negara Eropah, mereka mengambil keputusan lebih awal untuk melonggarkan SOP ke arah yang lebih mudah supaya masyarakat dan juga penduduk negara dan juga traveller dapat bergerak dengan lebih cepat. Saya rasa mereka berani mengambil tindakan tersebut kerana mereka mempunyai maklumat yang cukup untuk menangani masalah ini, dan saya rasa kita harus mengikut perkara tersebut kerana kalau tidak kita akan terus tertinggal
dan menangani masalah COVID-19 ini harus kita lakukan berdasarkan kepada maklumat yang sedia ada. Jadi saya rasa apa yang telah pun dilaporkan daripada kesan-kesan yang berlaku di negara-negara yang lebih maju sudah boleh menjadi panduan kepada kita, dan kita tidak harus lagi menunggu lebih lama lagi sehingga keadaan situasi ekonomi negara mempunyai kesan yang begitu negatif sekali. Dan kita mempunyai data yang agak baik pada masa sekarang untuk memantau dan juga untuk memperbaiki SOP-SOP yang kita telah tetapkan bagi menuju ke arah endemik ini kalau diperlukan pada masa yang terdekat. Apa antara SOP yang Prof rasa boleh ditambah baik? Ya. Kalau kita lihat pengumuman yang dilakukan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri semalam, dan juga yang diumumkan oleh Datuk Seri Hishamuddin semalam mengenai 10 SOP tersebut, saya rasa ini merupakan satu SOP yang dilonggarkan yang baik. Kalau kita lihat di 180 SOP dikatakan 181 kita mengurangkan kepada 10 SOP. Saya lihat 10 SOP yang dilakukan itu agak baik, tetapi ada beberapa perkara yang saya rasa perlu ditambah baikkan kalau kita lihat trend di peringkat internasional dari segi pelaksanaan di negara lain. Pertama adalah mengenai keperluan ujian PCR yang untuk mereka yang bergerak atau traveller yang dikendaki lakukan dalam masa 2 hari sebelum bergerak, dan yang kedua adalah keperluan RTK antigen. Jadi apa yang saya cadangkan bahawa kerajaan melihat kembali keperluan ini. Banyak negara seperti misalnya United Kingdom di Amerika Syarikat dan juga banyak negara Teluk tidak lagi memerlukan sebarang ujian PCR dan juga RTK antigen bagi mereka yang telah pun mendapat dos yang komplit, mendapat imunisasi yang komplit, yang lengkap serta tidak mempunyai sign and symptom. Jadi ini merupakan satu lagi cara yang boleh memudahkan traveller untuk bergerak. Kerana kita tujuan membuat SOP ini yang dipermudahkan ini adalah untuk mendapatkan turis ataupun pelancong masuk ke negara kita. Kita tidak akan menjadi kompetitif kalau kita menetapkan keperluan tersebut. Turki misalnya tidak lagi memerlukan sebarang ujian PCR dan juga RTK sekiranya mereka traveller tadi mempunyai vaksin yang lengkap. Jadi apa yang perlu kita lakukan, mungkin salah satu cadangan, dan ini pernah dibuat oleh beberapa pakar-pakar kesihatan awam, ujian PCR dan RTK antigen ini cuma perlu dilakukan bagi mereka yang tidak mengambil vaksin yang lengkap, ataupun yang kedua mereka mempunyai gejala. Kalau mereka mempunyai gejala dan melaporkan gejala yang berkaitan dengan COVID-19, mereka perlu melakukannya. Tapi kalau orang kebanyakan maka tidak perlu, kerana walau kita lakukan ujian sekalipun, kita akan mendapat 90% daripada kes adalah merupakan kes kategori 1 yang kita tidak akan lakukan intervensi yang aktif dalam hal itu. Jadi ini akan pertama sekali meningkatkan kos untuk traveller. Yang keduanya, hasilnya itu tidak akan bawa ke mana dari segi untuk mengawal COVID-19 daripada berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila kita SOP yang kedua adalah penggunaan MySejahtera. Ini kalau kita lihat dalam sosial media, dalam laporan-laporan daripada blog dan sebagainya, banyak orang memberikan kritikan mengenai penggunaan MySejahtera. Dalam SOP, salah satu per 10 SOP, MySejahtera masih lagi diperlukan dilaksanakan, dan traveller international perlu menggunakan MySejahtera apabila mereka masuk. Saya tidak ada masalah kalau MySejahtera ini merupakan satu apps yang baik, tapi masalah jelas adalah MySejahtera banyak sangat kelemahan, dan ini merupakan satu perkara yang perlu diperbaiki. Kita mempunyai pakar-pakar IT yang banyak di Malaysia. Kenapa kita tidak memperbaiki sistem MySejahtera ini sehingga kan interface dengan sijil vaksinasi di negara luar dan negara-negara yang lebih maju tidak boleh dilakukan dengan baik. Dan ini akan menjejaskan imej negara kita apabila traveller masuk, turis dan sebagainya, mereka menghadapi masalah untuk menggunakan MySejahtera. 8 SOP lain yang disebutkan itu saya rasa adalah sesuai, dan of course kita harus melibatkan dengan lebih aktif bagi memastikan bahawa vaksinasi di kalangan remaja, vaksinasi di kalangan kanak-kanak, dan juga dos yang ketiga bagi
booster bagi mereka yang mempunyai risiko tinggi dan mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun itu harus dipertingkatkan kerana ini merupakan benteng utama dalam apabila kita menuju ke peringkat endemik. Baik, Prof. Ini jangka pendek ya. Dari segi jangka panjang, selain daripada kita memikirkan tentang SOP, saya rasa Kementerian Kesihatan juga harus memikirkan long term. Bagaimana kita menangani masalah dan juga menangani period yang akan kita hadapi di peringkat endemik. Pertama sekali, kita harus pertingkatkan sumber daya manusia kita, human resource kita mesti diberi latihan yang khusus dan staf kesihatan harus mempunyai maklumat yang jelas bagaimana mengendalikan kes-kes di masa fasa endemik tadi dan mereka harus merubah daripada SOP yang diperketatkan itu kepada SOP yang telah pun dilonggarkan dan mereka harus diberikan informasi yang mencukupi. Dan kita juga mempelajari banyak hasil daripada berlakunya COVID-19 ini di mana kita tahu sistem kesihatan kita amat rapuh sekali. Jadi penekanan harus diteruskan supaya kita memperbaiki sistem kesihatan kita dan kita dengar bahawa akan diadakan suatu usaha untuk mereformasikan sistem kesihatan kita supaya menyediakan dana yang mencukupi apabila ahli masyarakat mendapat jangkitan COVID-19 dan yang lebih penting lagi adalah apabila mereka mendapat long COVID dan ini harus dicari kaedah pembiayaan yang sesuai kerana mereka ini akan menuju ke arah kronik, penyakit-penyakit yang kronik dan juga kesan-kesan sampingan dari komplikasi daripada COVID-19. Ya. Jadi itu perlu kita laksanakan dalam long term. Short term kita boleh fokus kepada SOP yang diperbaiki, tapi long term itu sistem kesihatan perlu kita perkuatkan. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar kesihatan awam. Dan pada anda, ini apa yang anda perlu tahu menjelang kita memasuki fasa peralihan endemik pada 1 April nanti.